Buletin Impian 21 Julai 2012. Assalamualaikum Dan salam sejahtera. Tajuk utama: Ramadan, bulan persiapan buat perubahan politik negara. Tuan Ibrahim Tuan Man. Permohonan maaf tak gugat penolakan Linas. Fuziah. Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mengajak semua rakyat sama-sama menjalani Ramadan kali ini sebagai bulan mempersiapkan diri untuk membuat satu perubahan besar dalam politik negara. Jelas beliau, Ramadan ialah bulan jihad menegakkan agama Allah berdasarkan siri peperangan yang banyak berlaku di bulan Ramadan sejak zaman Nabi lagi. Beliau berucap demikian dalam satu ucapan putusan Ramadan 1433 Hijrah. Ramadan adalah kitikan bulan jihad kita bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ramadan turunnya Quran. Ramadan berlakunya siri peperangan sejak zaman Nabi SAW. Ramadan juga dianggap sebagai bulan seolahnya umat Islam lemah. Maka musuh-musuh Islam mengambil kesempatan dengan Ramadan ini kerana dia menganggap bahawa ini bulan yang umat Islam lemah, letih dan lesu sebagainya. Tapi sebaliknya, marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan sebagai bulan jihad kita untuk kita mempersiapkan diri, bergerak ke hadapan untuk membuat satu perubahan besar dalam konteks politik negara kita. Mengajak masyarakat balik kepada Islam. Kita tidak mengajak masyarakat untuk bermusuh. Kita tidak mengajak masyarakat untuk berpecah belah. Kita tidak mengajak masyarakat untuk memfitnah. Kita mengajak masyarakat, mari kita balik pada Islam. Bila kita balik pada Islam, insya-Allah bangsa kita akan selamat. Negeri kita akan selamat. Negara kita akan selamat. Pemuda kita akan selamat. Mudah-mudahan dalam persiapan kita menghadapi pilihan raya yang ke-13 dan semua mujahadah-mujahadah kita yang lain, kita harapkan insya-Allah Ramadan pada tahun ini akan menambahkan, meningkatkan semangat jihad kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita pada tahun ini dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Ramadan akan menjadi bulan yang penuh keberkatan yang mendapat natijah pada Ramadan tersebut, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa tersebut, dengan ibadah tersebut, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya, dengan zikrullahnya, dengan muhasabahnya, seluruhnya akan menyebabkan kita rasa dekat dengan Allah dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai memenuhi tuntutan ibadah yang sebenar, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man juga mengingatkan umat Islam agar tidak hanya menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pesta makanan. Bahkan, tunjulkan ia sebagai bulan pesta ibadah dengan memperbanyakkan amalan. Hadir ke majlis-majlis ilmu, tadabbur Al-Quran dan amalan lain bagi mengembalikan semula manusia kepada fitrah mereka yang sebenar. Beliau turut menyebut bahawa Ramadan menyuburkan suasana yang baik dari sudut ekonomi apabila ramai peniaga menjual juadah berbuka puasa. Namun, umat Islam diingatkan supaya bijak membuat pilihan ketika membeli makanan. Pastikan kuih tidak dibeli daripada orang yang tidak solat dan tidak takut Allah, kerana makanan akan menjadi darah daging serta boleh mempengaruhi jiwa, sikap dan kelakuan seseorang. Umat Islam di Malaysia mula menunaikan ibadah puasa pada hari Sabtu 21 Julai ini, beberapa bulan sebelum pilihan raya diadakan, yang diramal pelbagai pihak bakal berlangsung September ini. Kami di TV Impian mengucapkan selamat menyambut Ramadan Mubarak tahun 1433 Hijrah. Marilah kita berlumba-lumba meningkatkan amal ibadah, moga mendapat pahala berganda. Ramadan adalah bulan jihad, bulan persiapan untuk membuat perubahan. Ahli Parlimen Kuantan, Fuziah Saleh berkata, kumpulan anti-Linas sama sekali tidak terkesan berhubung permohonan maaf oleh portal Free Malaysia Today FMT kepada syarikat daripada Australia itu. Tegas beliau, walau apa pun berlaku, kumpulan tersebut berpendirian untuk tidak menyokong projek loji memproses tanah nadir di Gebeng Kuantan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi semalam mengulas sikap kumpulan anti-Linas setelah FMT membuat permohonan maaf kepada Linas. Jadi dengan permohonan maaf Free Malaysia Today ni, kumpulan anti-Linas langsung tidak tergugat walau sedikit pun.
Kerana golongan anti-liners ini memang mendapat backing yang kuat daripada research group. Kita ada backing daripada Bar Council, kita ada backing daripada Malaysian Medical Association contohnya, dan kita ada research team kita sendiri yang terdiri daripada pakar-pakar. Maka pendirian kumpulan anti-liners ni jelas dan tidak langsung tergugat dengan apa yang dilakukan oleh penarikan ataupun permohonan maaf daripada Freemason Today tersebut. Freemason Today ni satu media, dia satu kumpulan media dan mereka hanya menjadi penyampai. Saya cuba memahami kenapa mereka menarik balik. Mungkin sebab mereka tak sanggup nak lalui proses mahkamah. Mungkin kosnya tinggi dan sebagainya. Hassle terlalu banyak dan mungkin itu yang menyebabkan mereka tidak mahu terlibat dalam kes saman. Akan tetapi lainnya juga menyaman NGO yang lain, yang kumpulan anti-liners yang terdiri daripada orang Kuantan. Dan kumpulan-kumpulan ini semua tidak gentar dan tidak menarik balik pendirian mereka. Jadi di situ jelas pada saya bahawa Free Malaysia Today sedikit sebanyak hilang kredibiliti mereka dan ianya tidak ada kait-mengait ataupun kena-mengena dengan pendirian kami di Kuantan. Dalam pada itu, beliau turut mempertikai kerajaan yang meluluskan lesen menduduki sementara TOL sedangkan operasi Loji Linas belum mendapat kelulusan. Katanya TOL sudah diluluskan. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom kata selamat. Jawatan Kuasa Khas Parlimen kata selamat. Tetapi kenapa projek ini tidak diteruskan? Maka, mengapa harus menunggu selepas pilihan raya baru mula beroperasi? Soalnya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai tidak ikhlas untuk menghapuskan undang-undang yang zalim. Ekoran pengumuman Akta Keharmonian Nasional bagi menggantikan Akta Hasutan 1948. Tambah beliau lagi, perkara asas yang ada adalah sama ada pihak kerajaan menyokong undang-undang yang zalim ataupun tidak. Sekiranya pihak kerajaan tidak menyokong undang-undang tersebut, tidak timbul isu membuat pindaan atau menggantikan dengan undang-undang baru. Minggu lalu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan digantikan dengan satu akta baru, Akta Keharmonian Nasional, sebagai satu mekanisme yang kononnya menjamin kebebasan bersuara di Malaysia. Kerajaan telah membuat keputusan agar Akta Hasutan 1948 dimansuhkan dan digantikan dengan satu rang undang-undang yang dikenali sebagai Akta Keharmonian Nasional. Sebelum ini, Nurul Izzah Anwar, Naib Presiden PKR berpendapat kerajaan seharusnya terus memansuhkan Akta Hasutan 1948 tanpa menggantikan dengan sebarang akta baru. Beliau berkata, penggantian akta baru itu secara jelas membuktikan bahawa penyenaraian Datuk Seri Najib Tun Razak oleh akhbar Kanada, The Globe and Mail pada 8 Jun lalu sebagai salah seorang pemimpin Demokrat palsu adalah benar. Pengenalan akta baru ini juga memperlihatkan bahawa kerajaan tidak serius dalam menghapuskan akta-akta yang bersifat zalim terhadap rakyat.